A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bercara masalah khilafah Abu Bakar dah. Jadi Abu Bakar ni satu orang, ada satu sahabat Nabi yang paling rafiq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dikatakan kawan rafiq dengan Nabi ataupun sahih rafiq Nabi, lagi pula ia tua daripada Nabi itu 2 tahun. Dan Abu Bakar ni ia tua pada Nabi itu 2 tahun. Maka setengah daripada kesenik-kesenik Abu Bakar ataupun daripada diri Abu Bakar tu orang yang sangat-sangat putih. Lagi pula orang 2 pipi saat ni tu nipis kerana sangat terkuruhnya Abu Bakar. Lagi pula dia saat ni tu sangat terkuruh, lagi pula yang tidak memegellah oleh kain pakai. Nak pakai kain saat ni tu jatuh semua. Sebab dia tu orang panggil kuruh sangat. Lagi pula muka Abu Bakar ni orang panggil sangat-sangat berpeluh. Peluh semua dah. Muka dia peluh, lagi pula sikit daripada daging tubuh dia. Pakai kain tak lekat sebab dia sangat-sangat terkuruh. Lagi pula orang panggil dalal oleh 2 matanya. Tengok. Wa mimma athirihi ada buat hijarah. Wa mimma athirihi radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada keseni Abu Bakar ataupun daripada perkara-perkara yang Abu Bakar tu terdulu daripada orang lain. Tu makna kata wa mimma athirihi, dan setengah daripada segala perkara-perkara Abu Bakar tu terlebih dulu ataupun terlebih dulu di segi martabat dan pangkat dia dulu daripada orang lain. Tu makna kata wa mimma athirihi, dan setengah daripada perkara-perkara yang dapat terdulu Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain. Ini sebuah martabat dan pangkat Abu Bakar saat itu. Mana boleh Abu Bakar tu mana kata pada khalifah dan pula jadi pemimpin ganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah dia tu terlebih dulu. Makna kata dia mau suka dia dan dia mau latihkan Abu Bakar. Yang pertamanya Nabi suruh dia tu semaya dengan manusia sebagai jadi imamnya. Itu salah satu perkara yang terdulu Abu Bakar daripada sahabat yang lain. Kerana Nabi tu suruh dia mana dulu? Yatawalamma marada alaihi salatu wassalam amarahu an yusalliya bin nas. Itu dah. Menyuruh Nabi akan Abu Bakar bahasa semaya Abu Bakar dengan manusia sebagai jadi imam. Inilah satu isyarat, satu perkara yang besarnya isyarat Nabi, dan tunjukkan Nabi tak Abu Bakar telah berhaknya jadi khalifah. Tengok tu pertama. Wa mimma athirihi radhiyallahu anhu, dan setengah daripada perkara-perkara yang terdulunya Abu Bakar, ni sebuah martabat daripada sahabat-sahabat lain. Qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi, sabda Nabi. Dulu sabda Nabi saat itu suruh Abu Bakar jadi teimi untuk manusia waktu Nabi itu sakit dan waktu Nabi itu uzur. Allah negak ni Nabi suruh Abu Bakar tu jadi teimi. Dan yang keduanya, ini orang panggil perkara-perkara yang mendulu Abu Bakar daripada sahabat lain, ialah qaulu Rasulullah fi haqqihi, pada haknya dan kebenaran Abu Bakar. Daripada kebenaran Abu Bakar. Pasti kata ni orang panggil salah satu orang panggil Abu Bakar tu lebih daripada orang yang lain. Lepas tu Nabi kata pada Abu Bakar, inna min amnin nasi alayya fi suhbatihi. Baca molek. Inna min amnin nasi, sesungguh setengah daripada orang-orang ataupun sesungguh setengah daripada keaminan manusia. Makna sentosa manusia. Saing hak yang kau boleh harap, yang kau boleh percayai, alayya ke atasku. Pasal ana molek. Inna min amnin nasi, sesungguh setengah daripada keaminan manusia dan orang yang kau boleh taruh amanah. Setengah daripada manusia ke atasku ni fi suhbatihi, pada persahabatannya persahabatan Abu Bakar ni. Au mali, pada persahabatannya persahabatan Nabi. Situ.
au malihi ataupun hartanya, harta Nabi. Jadi orang yang paling harah, orang yang boleh taruh kepercayaan di atas aku, Nabi kata, pada persahabatannya, persahabatan Nabi, au malihi ataupun harta Nabi, Abu Bakrin, khabar ising anna, ising inna. Abu Bakrin ialah Abu Bakar. Nak royak kata orang yang boleh dipercayai, boleh taruh harapan, boleh taruh harapan pada masalah persahabatan ataupun pada harta Nabi, ialah kena pada Abu Bakar. Nak royak kata Abu Bakar ni orang hak Nabi paling harap sekali, orang hak yang Nabi paling rapid sekali, nisbah sahaja rapid Nabi ialah kena pada Abu Bakar. Dan orang yang Nabi saat ini tertaruh percaya di segi harta Nabi ialah Abu Bakar. Tuan-tuan, inna min amnin nasi alayya fi suhbatihi aw mali Abu Bakri. Tu nak ayat tu. Nah, Abu Bakar ni lah dikatakan satu orang hak yang Nabi paling harap, hak Nabi paling percaya pada masalah persahabatan. Yakni sahaja hak rapid Nabi ialah Abu Bakar. Orang hak Nabi harap segi harta Nabi ialah Abu Bakar. Walau kuntu, Nabi kata. Tengok molek jangan duk neroi lakian tu. Walau kuntu, dan jikalau adalah aku Nabi. Nabi kata jikalau adalah aku Nabi ni mutakhidan, aku nak menjadikan. Jikalau aku tu nak menjadi nak menjadi khalilan, aku nak menjadi kekasih. Noyak kata orang yang paling ku percaya di dalam masalah persahabatan, di dalam masalah harta ku ialah Abu Bakar. Jikalau aku tu nak menjadikan khalilan, akan kekasih. Kalau aku nak ambil seorang tu jadi kekasihku, Nabi kata, aku nak ambil orang tu jadi orang paling rapik persahabatan, orang kekasih aku, ghaira rabbi, yakni selain daripada Tuhanku, Nabi kata. Jadi kalau aku nak ambilkan seorang yang jadi kekasih bagi aku selain daripada Allah Ta'ala, selain pada Rabbi, latakhaztu Abu Bakrin, nescaya aku menjadikan Abu Bakrin, Abu Bakar ini khalilan, jadi kekasih. Makna tu kalau aku nak menjadikan seorang itu tu jadi kekasih selain daripada Allah, orang ku rapik dengan Allah, Allah Ta'ala dikatakan Ar-Rafiqul A'la, saingku yang paling tinggi. Nabi kata kawanku paling tinggi di dalam muka bumi, langit dan bumi ni ialah Allah. Sebab tu dalam hadis berkata Ar-Rafiqul A'la, yakni kawan yang paling tinggi sekali, kawan yang paling lebih sekali ialah Allah Ta'ala. Itu kawan Nabi. Patut kawan Nabi hak bawah daripada Allah Ta'ala sikit, orang pang martabat rendah daripada Allah Ta'ala sikit, ialah Nabi tak aku akan pilihnya Abu Bakar inilah sebagai jadi kawan ku. Tuan kata latakhaztu Abu Bakrin khalilah, nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar ni khalilan, ialah kekasih. Nak ayat kata jikalau aku nak ambil kekasih, nak buatkan orang panggil gapo dia kawan yang paling rapik selain pada Allah, nescaya aku akan ambillah Abu Bakar inilah wak sayang yang paling rapiknya. Dan tetapi lakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu, tetapi saudara-saudara Islam, maknanya persaudaraan Islam, wa mawaddatuhu, dan kekasihnya, kekasih bagi al-Islam. Nak ayat kata kawan yang paling kasih ni sebuah Islam, makna persaudaraan Islam dan pula kekasih bahasa Islam. Atau lakin ukhuwatul islami wa mawaddatu, tetapi persaudaraan Islam, wa mawaddatuhu, dan pula kekasihannya, kekasih bagi Islam ni, la yabqina, tiada kekalah ia, tidak kekal fil masjidi, dari dalam masjid. Nak ayat kata persaudaraan hak yang bahasa Islam, ukhuwah yang bahasa Islam, dan kasih sayang bahasa Islam, tidak tertinggallah ia di dalam masjid. Babun, oleh satu bab, la yabqina, tidak kekalah ia ukhuwatul Islam fil masjidin ini, babun, satu bab, tak kekal di dalam masjid satu bab, illa bab Abi Bakrin,
malaikat pitu bagi Abu Bakar. Nak royak katanya di dalam masalah persaudara Islam yang tidak kekal lah ia persaudara Islam satu bab satu pitu. Malaikat pitu Abu Bakar ni lah duk terbuka semua. Untuk apa? Untuk menerima persaudara Islam. Nak kata Abu Bakar ni dia tu comel tak comel. Nak kata di dalam Islam ukhuwah Islam, nak kata hati dan pintu terbuka untuk umat Islam, untuk saudara Islam, dia ni lah. Kenapa? Kerana Abu Bakar satu ketika dia duk kecek dengan para sahabat lain. Ia kata kalau tubuhku ni Allah Taala boleh besar tubuhku ni. Kalau Tuhan boleh besar, aku nak minta wi Tuhan tu besar tubuh badan aku, lepas tu minta wi Tuhan gi sumat di pintu dengan aku, supaya umat-umat Nabi SAW tak masuk dengan aku, sebab Tuhan jadi tubuhku ni gi jadi sumat dan gi katuk mulut dengan aku. Ni ya terbuaka. Ni ya diri ya, hati ya, rumah ya, maka dia terbuka untuk ukhuwatul Islam. Ya dia buka untuk umat Islam. Ya buka untuk persaudaraan Islam. Nak ya pintu Abu Bakar ni selain pada masjid, masjid tu buka saja. Nah, la yabqina fil masjidi babun. Tiada terkekallah ia pada masjid tu oleh pintu malaikat pintu Abu Bakar. Nak kata pintu sejid. Orang tak kata kan pintu sejid tu buka semua, siapa dia nak masuk, siapa dia nak masuk boleh masuk belaka. Tapi kalau dekat rumah orang ni mau kata, tapi nak kata malaikat pintu lain daripada pintu masjid terbuka lagi, ialah pintu rumah Abu Bakar ni lah duk buka semua-semua. Untuk apa? Untuk nak menerimakan ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam dan kekasih-kekasih Islam. Heran ni. Pintu masjid duk buka semua. Dah Syarif. Pintu masjid duk buka semua dah. Buka semua. Tapi pintu rumah kita, sahabat-sahabat lain pun tertutup. Tapi pintu rumah yang tidak tertutup ialah pintu rumah Abu Bakar ni duk buka untuk menerima daripada persaudaraan Islam. Dah. Nak ya tahu buka semua tu setara mana? Wajaat imra'atun. Nak ya tahu pintu rumah ya terbuka semua. Terimakan duyu semua, terimakan masalah persaudaraan semua. Wajaat imra'atun. Dan telah datang oleh para puan Abu Bakar, isteri Abu Bakar datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia tu pun datang pergi jumpa dengan Nabi. Pergi bertemu dengan Nabi. Pergi mengayuhalah pada Nabi ni Abu Bakar ni pelik sikit dah. Pintu rumah dia pun terbuka. Asalnya pintu masjid ia buka. Pintu rumah ni katuklah apabila orang tak mari duyu tak ada. Tapi rumah yang dibuka semua. Untuk menerima ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam. Siapa orang tina Abu Bakar ni pergi mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi mengadu tuan wajaat imra'atun. Dan telah datanglah oleh perempuan, yakni isteri bagi Abu Bakar, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu hal kepada Nabi weh. Mengadu hal ni. Sebab tu tina dia apabila dia mengadu. Supaya setengah-setengah tu nak ayat katanya, tok lelaki tak ada tidur duduk ngaya lama dah kita kata misalnya dia mengadu ke majlis. Mula-mula mengadu Tok Imi royak panggil tok lelaki, yang tok lelaki tak bakar. Lama-lamanya siapa ke majlis. Sebab apa? Tok lelaki tak ada tidur duduk ngaya ni boleh, tak ada nafkah dia tu siapa bertahan, tak ada duit, tak ada wipa, maka dia nak mengadulah kepada majlis. Daripada Tok Imi. Supaya ni juga isteri Abu Bakar ni Bakar tak ada nak berdali sebab dia jadi khalifah. Sebab dia duk cara harakyat, siapa tak ada nak bercara kepada anak bini ataupun isteri dia, maka isteri pergi ngadu kepada Nabi. Tengok ni. Fa amaraha, maka menyuruhlah ia Nabi. Dah. Fa amaraha, maka menyuruhlah ia Nabi. Dah. Akan imra'ah tu. Nabi pun suruhlah mengklik pergi dulu. Maka bini bagi Abu Bakar mari duk mengayuh duk royak pada Abu Bakar, maka Nabi pun royak pada isteri dia atau mengklik pergi dulu, hei isteri, hei perempuan, tuan fa amaraha an tarji'a ilaih, bawa seterpulang engkau hi abunahi imra'ah ilaihi kepadanya, kepada Abi Bakrin. Mengklik-klik dulu. Bini duk mengayuh supaya dia pergi mengayuh Tok Imi itulah. Kata tok laki tak padu dia, tok laki tak berdolik dia, tok laki gini.
Setengah mari ngayuh tu puan mari ngayuh nak. Oh kita untuk laki kita ni balah semua tahu nak buat lagu mana. Balah semua-semua. Aduk ngayuh. Ni isteri bagi Abu Bakar pergi ngayuh ke Nabi. Nabi taklik dulu kepada Abu Bakar. Dah. Qalat berkatalah ia, sami-sami Nabi temungkliklah dulu kepada Abu Bakar, sobarlah dulu isteri para puai, maka para puai bagi Abu Bakar isteri buat kata ana araita. Ni dia kata ke Nabi, bini bagi Abu Bakar ana araita. Nah araita jikalau gapo dia ni Ara'aita jikalau engkau lihat. Ara'aita adakah engkau lihat? In jikta jika engkau datang. Walam ajidka nascaya tidak mendapatilah oleh aku akan dikau. Ni isteri yang kata pada Nabi. Ara'aita adakah nampak engkau ya Rasulullah in jikta jika engkau tu datang. Walam ajidka nascaya tidak mendapatlah oleh aku akan dikau. Aku tak dapat. Ka'annaha takul, seolah-olahnya imra'ah tu. Seolah-olahnya imra'ah ni takul berkata ia al-imra'ah tanah al-maut, mati. Baik mati pada hidup lagu ni. Harati ni lagu ni. Apabila tok lelaki ya saat ni tak ada nafkah, tak ada berdoli, tak ada padu ke dia, baik matilah daripada hidup. Maka ketika Nabi suruh isteri ya klik jumpa dengan Abu Bakar, klik dulu. Sobar dulu. Maka isteri ya kata, engkau tidak nampak kau ya Rasulullah, jika engkau datang engkau tidak mendapat, akan dia tak ada mendapat Abu Bakar begitu-begitu. Maka isteri bagi Abu Bakar, baik kau matilah daripada ku hidup. Dah. Qol sebeda ia Nabi. Nabi pun sebeda. Sebeda gana? Illam tajidini faiti. Jika tidak mendapatlah engkau hi perempuan, ni akan daku hi perempuan. Arif. Illam tajidini, jika tidak mendapatlah engkau hi perempuan akan daku. Faiti, yang layaklah akan daku Abu Bakrin. Nabi pun kata, jika engkau tidak mendapat akan daku, aku ni orang yang sepatu, orang yang layak, orang yang rapi akan Abu Bakrin. Maka bolehlah mu kata macam tu. Dan bolehlah mu nak kata lagu tu. Ni aku kenal Abu Bakar, Nabi kata. Aku kenal Abu Bakar. Aku cerak Abu Bakar, aku rapi dengan Abu Bakar. Jadi mu nak katalah tu tak boleh. Jadi bini ya saat ni tu ya Abu Bakar jadi pemimpin, supaya jadi pemimpin besar-besar. Tak ada nak berdoli, kadang-kadang ke anak nak duduk pun tak ada. Duk gaduh hak kerja rakyat, kerja tu, kerja ni, rakyat gitu, rakyat gini. Kadang-kadang tak ada nak masa kepada keluarga. Supaya ni Abu Bakar jadi pemimpin. Apabila jadi pemimpin, tak ada nak masa pada isteri. Maka isteri mengadu hak kepada Nabi. Maka Nabi kata, hei para puan, mengklik gi dulu pada Abu Bakar. Tak apalah hak tu. Pahabu nak isteri yang kata nak, baik kau matilah daripada hidup ya Rasulullah. Maka Nabi pun kata lagi, jika tidak mendapat engkau akan daku orang yang layak Abu Bakar, orang yang kesan rapik Abu Bakar, mu tak boleh tahulah, mu boleh katalah, tapi aku tahu Abu Bakar. Nabi kata, aku yang terlayak Abu Bakar, aku yang rapik Abu Bakar, aku lebih tahu padamu lagi. Nabi kata. Habis kata, kemudian wa haddatsa Abu Darda. Kemudian telah bercakap-cakap oleh Abu Darda. Duk cerita tentang Abu Bakar lagi. Noya kata Abu Bakar ni terlebih dulu daripada martabat sahabat-sahabat yang lain. Pangkat dia tu lebih dulu, lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Wa haddatsa Abu Darda'i, dan telah bercakap-cakap dan telah bercerita oleh Abu Darda. Abu Darda duk cerita ke anak weh. Duk ceritanya qol berkata ia Abu Bakar. Dah berkata ia Abu Darda. Nah. Nah, bercakap-cakap Abu Darda sana itu. Abu Darda ni yang mati di Syam. Nah, Abu Darda ia ada masjid dia di Syam dan kubah dia di Syam, dekat dengan Jami' Amawi, sahabat Nabi, tapi rata sahabat Nabi tak ada mati setepat. Nah, orang ni mati di Syam,
Orang ni mati di Hamun, hak ni mati di Mesir, hak ni mati di Iraq, hak ni mati Mekah, hak ni mati Madinah, hak ni mati Cina. Sahabat ada mati setempat. Nah, sahabat ni dia gerbeh diri. Ia tak muhing dia tu mati di mana, ia tak ada muhing asal ia boleh kerja agama Allah. Maka Abu Darda mati mana? Ialah mati di Syam. Ialah dekat dengan Jami' Amawi, Jambu Amawiyah, yakni tepi Jami' Amawi. Ni Abu Darda. Adapun Khalid bin Walid mati mana? Mati di Hamus. Adapun masalah siapa dia matinya, supaya kita tak alim. Ali kata setengah mati di Iraq. Semua tu sahabat tu kata mati di atas dunia ni kata. Tak ada setepat 124,000 orang mati kata. Kenapa? Kerana intisyarul Islam wa intisyarul ilmi. Kerana nak menyebarnya agama Allah dan nak menyebarnya ilmu-ilmu Tuhan di atas muka bumi. Mati tak setepat. Maka Abu Darda duk kecek tentang Abu Bakar tanya, kuntu, adalah aku, kata Abu Darda. Abu Darda ada kata, kuntu, adalah aku, jalisan, kedudukan aku. Abu Darda kata kedudukan aku indan nabiyyi, di sisi Nabi. Adalah aku duduk di sisi Nabi. Duduk saat itu, idza akbala, tengok weh. Kuntu, duduklah aku, jalisan, adalah aku duduk nan kalingan Nabi indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala Abu Bakrin, apabila menghadapi, faham oleh aqbala, menghadapi dengan keadaan penuh-penuh hati. Tak serupa tu qadima, makna datang juga, tapi datang daripada tempat yang apa? Tempat yang dekat. Tu mana qadima. Qadima tu datang daripada tempat yang jauh, adapun ja'a datang tempat yang dekat. Adapun aqbala, yakni datang dengan keadaan nak kepada orang panggil ada gambar, ada qasad dan ada menuju. Nah, datang tu adalah orang panggil tujuan. Idza aqbala, apabila menghadapi Abu Bakrin, oleh Abu Bakar. Abu Bakar menghadapi, ni cerita Abu Darda. Tengok weh. Akhizan, hak ada Abu Bakar tu menghadapi kepada Nabi, menuju kepada Nabi dengan keadaan saat ni penuh hati. Akhizan, halan kaunihi, hal keadaan Abu Bakar ni akhizan, mengambil ia bitarfi thawbihi, dengan bucu daripada pakaiannya. Dengan tepi daripada pakaian. Ia pun ambil menghadapi pada Nabi, maka ia ambil bucu ni pakaian dia. Dia ambil daripada bucu pakaian dia saat ni tu. Apa dia? Hatta ubdiya an rukbataihi, hingga dinyata dan terterang daripada dua lututnya. Ni dia buka tepi baju dia, lepas tu nampak lagi siapa dua lutut dia. Kerana apa? Kerana kuruh dia ni, Abu Bakar ni. Ni duk cerita Abu Darda. Sebab tu pandailah bining dia saat ni tu mai mengadu kepada Nabi. Mengadu apa pada Nabi? Yakni kerana Nabi saat ni tu nak orang rampik dengan anak Abu Bakar. Kamar dia, isteri dia mai mengadu, duk royak cerita Abu Bakar gini-gini. Abu Bakar tu makan pun kurang. Lepas pada tu dulu dia biasa jadi tokai besar, tokai Arab besar. Lepas pada tu dia gerbek untuk Allah. Nabi tanya, mu tinggal gapo Abu Bakar di rumah mu, di rumah keluarga mu, di sisi ahli mu, dan adik-beradik mu dan keluarga mu, mak mu dan anak mu? Dia kata, aku tinggal Allah wa Rasuluh. Aku tinggal Allah dan Rasulnya. Tinggal Allah dan Rasulnya di sisi keluargaku dan pula adik-beradik dan pula anak-anak beranakku. Nah, tinggal Allah dan Rasul. Sebab tu orang panggil bini yang mengadu tu, makan pun gitu-gitu ya, duduk pun gitu. Lepas pada dia jadi khalifah ni, makna dia saat ni tu sangat-sangat orang hampir dengan Allah dan beribadat dengan Allah, taat pada Allah. Siapa tak ada nak cara benda-benda ni semua. Siapa bini mengadu kepada Nabi. Tengok Abu Bakar, dia kuruh tak kuruhnya, ketika dia ambil bucu tepi pada pakaian, maka Abu Darda kata, aku nampak daripada dua lutut. Ternyata pada dua lutut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama sahibukum faqad ghamar, adakah tidak bersahabat oleh kamu akan Abu Bakar? Mu tak bisa bersahabat akan Abu Bakar. Kata Nabi kepada Abu Darda. Lepas kata Nabi kepada isteri baginya, aku lebih tahu hei perempuan daripada kamu lagi. Makna kata, kalau akau tidak mendapat akan daku orang yang paling layak berakal, maka mung saat ni tu orang panggil orang yang tak tahu lagi. Aku ni orang yang paling mendapat ti Abu Bakar, orang yang rapik dengan Abu Bakar. Sebab tu kau boleh royak, engkau tu tak tahu lagi masalah Abu Bakar.
Kemudian Abu Darda saat itu ya royaknya tertengok apabila Abu Bakar menghadapi menuju ke Nabi dengan kosak yang penuhnya, maka ternyata daripada dua lututnya apabila dia buka tepi baju dia, nampak lutut dia. Kenapa? Kuruhnya dia ni. Makna kata leganya pakaiannya. Maka kata Nabi, ama sahibukum, adakah tidak bersahabat oleh kamu akan dia, akan Abu Bakar? Faqad ghamar. Apa ghamar? Dalam tiwong lik dah. Alqa bi nafsihi fi syiddah, mencapoklah ia Abu Bakar dengan diri dia fi syiddah, di dalam bersangat teh. Dia capok diri dia ketika tu dengan keadaan bersangat teh. Makna dia duk kerja hak ummah, duk kerja jadi pemimpin kerja tu kerja ni, ataupun dia saat ni satu orang yang mencapok diri di dalam sangat teh. Ketika apabila dia tu memeluk Islam, dia duduk sekali dengan Nabi, maka dia tinggal semua daripada perniagaan dia, daripada arah apa yang kaya dia dulu, dia tinggal habis. Dia tinggal di hari ini kepada keluarga anak dia ialah Allah dan Rasulnya. Waqal, dan berkata ia, ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, tengok ni, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tapi benda ni duk cerita oleh Abu Darda. Waqal, dan berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, innahu kana baini wa baina ibnil Khattab syai'. Ni kata siapa dia ni? Ni kata Abu Darda. Waqal, dan kata ia Abu Darda, nak situ. Ya Rasulullah, Rasulullah, innahu, bahwasanya, kana, adalah ia, baini, di antara aku Abu Bakar, wa baina ibnil Khattab syai'un, di antara Ibn Khattab sesuatu. Fa asra'tu fil hali, maka segera aku pada kala kuat itu, ilaihi, kepadanya, summa nadimtu, kamadin sesalah aku. Jadi kata Abu Bakarnya, baini, di antara aku. Ya Rasulullah, innahu kana baini, di antara aku dan di antara Umar Ibn Khattab syai', ada sesuatu, orang panggil perselisihan lah. Fa asra'tu fil hal, maka aku pun cepat-cepat gaduh aku pada kala kuat, ilaihi, kepadanya, kepada Umar. Katanya Abu Bakar, thumma dadimtu, kamadin sesat aku. Aku jadi bergaduh saat ni dengan satu kala kuat, masalah sakut pai dengan masalah Umar. Kata Abu Bakar, lepas pada tu aku rasa sesat. Fasa'altu, maka aku pun tanya akan dia, akan Umar, ayyaghfirali, bahawasa mengampung ia Umar, li, bagi aku, bahawasa Umar tu ampung bagi aku. Fa'abah, maka anggang ia, abai ia Umar, alayya, ke atasku. Deh. Jadi mana katanya ada sesuatu silap pehek sikit lah di antara Abu Bakar dengan Umar ni. Maka duk cerita Abu Darda. Waqal, dan berkata Abu Darda, ya Rasulullah. Deh. Jadi masalah di antara Abu Bakar dengan Umar ni ada persisihan sikit. Masalah ni tika ni ada masalah orang panggil silap pehek sikit lah. Supaya ni kita nak misal tika lah. Ya si orang panggil fikir Umar dengan Abu Bakar tak sama. Jalan lain dua ni. Nah, ketika Nabi panggil mesyuarat, ketika lepas pada peperangan Badar tu, Nabi panggilkan masalah sobat-sobat besar-besar. Panggil mari untuk apa? Yakni untuk nak mesyuarat, tertengah hak kafir, hak kena tawih, hak jadi hamba. Dia nak buat lagu mana? Hak kena bunuh 70 orang dah. Hak tawih 70 orang. Tu kata wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tuhan kata mesyuaratlah Muhammad, ayat tu mari. Ayat tu mari ayat Nabi, wasyawirhum, dan hendak mesyuaratlah oleh engkau ya Muhammad akan mereka itu akan as-sahabah fil amri, pada kerja masalah peperangan Badar 70 orang ni awak guna. Panggil sahabat, panggil Abu Bakar, panggil Umar, panggil Ali, panggil Zaid bin Sabit, panggil Muawiyah, panggil sahabat besar-besar ni. Sorak nak buat guna. Orang kafir kita igat 70 orang ni nak buat macam mana? Deh. Nak buat macam mana? Lepas tu mula-mula sekali Nabi tanya Abu Bakar, nak buat lagu mana Abu Bakar ni weh? Hafat 70 orang ni nak buat guna. Maka Abu Bakar ni tu jawab tu mana? Yang ni jawab katanya, ginilah ya Rasulullah. Jadi kalau buat Mekah mari, hak adik-beradik demo kena tahu ni, kita wi penebusan. Jadi makna demo bayar mai kita 4,000 dirham, kita akan lepas dia daripada jadi tad. Lepas dia daripada tawen ni. Tu orang panggil pengusyuran daripada Abu Bakar. Abu Bakar kata kita apabila hak buat Mekah mari, nak kepada adik-beradik dia kelik, nak hak buat kelik lah.
Makna kata nak pelucuk daripada jadi tak ni, demo bayar 4,000 dirham, maka kita wilah penebusan. Ataupun kalau demo mana tak bayar tak apa, buat pertukaran. Kalau orang kita Islam ada di sana demo igat, maka demo hantar orang kita klik, maka kita hantar orang demo klik. Buat penebusan, tukar pergi mari. Dua cara Abu Bakar. Itu dalam mesyuarat. Umar kata, apa bila Rasulullah tanya ke Umar kata gini, ya Rasulullah, tak sah buat gitu Rasulullah. Nah, kita pakai bunuh tak lah kalau sini. Ini Umar. Ini kata pandangnya Umar dengan Abu Bakar tak suka. Umar tak nak. Kita bunuh tak. Bunuh tak selalu dah 70 orang. Kalau kita taruh demo 70 orang, ia jadi berat muka bumi Allah. Dia buat kena orang Islam, dia buat istizak orang Islam, dia buat nyanyi Islam, dia buat sena-sena pada orang Islam. Tu fikrah bagi Umar. Jadi bermakna kata fikrah di antara Umar dengan Abu Bakar tak serupa, tak sama. Tak sama. Supaya sini ada selisih di antara Abu Bakar dengan Umar. Maka di antara Umar dan Abu Bakar ada sesuatu. Fa asra'tu, Abu Bakar kata, maka aku segera fil hali ilaih. Maka apabila perselisihan di antara Umar dengan Abu Bakar, kau tengok domain tu kali lagi. Alqa fi syiddati fasallama. Maka mencapaklah Abu Bakar dengan diri di dalam keadaan bersangat susah. Bersangat orang panggil susah, lagi pula kesukaran. Fasallama, maka memberi salam ia Abu Bakar. Tak situ, salam tu Abu Bakar. Fasallama, maka memberi salam ia Abu Bakar. Kali lagi. Waqal, dan berkata yang tidur tadi menggoni jalan lagi lah. Waqal, kita semua dah fofok lakian. Waqal, dan pula berkata ia Abu Bakar, ya Rasulullah, hei Rasulullah, innahu kana baini, sesungguh ada di antaraku ya Rasulullah, wa baina banil Khattabi, dan di antara Ibnu Khattab syai'un, jangan dak negara sesuatu. Tadi kita nak suruh buat negara tu nak baca sini. Fa asra'tu fil hali ilaih, maka aku segera pada kalaku itu ilaihi kepada Umar. Jadi apabila ada perselisihanku di antara aku dengan Umar, maka aku pun cepat-cepat pada kalaku aku dah selisih itu pergi pada Umar. Summa nadimtu, kemudian aku pun sesallah dengan sewaktu ku gaduh saat itu dengan Umar, maka aku pergi jumpa Umar, maka aku rasa sesal. Kata Abu Bakar, fasa'altuhu, maka aku minta akan dia, akan Umar. Aku pun minta lah ke Umar dengan perkara aku silap faham. Kata Abu Bakar, Ana yata tawaddu Abu Bakar ni, dia pergi minta maaf pada Umar. Dia pergi minta ampun pada Umar dengan apa yang dia silap faham dengan Umar tadi. Fasa'altuhu, kata Abu Bakar, maka aku pun minta akan dia, akan Ibn al-Khattab, ayyaghfirali, bahasa mengampung ia, bahasa maaf ia Umar, li bagi aku, bagi Abu Bakar. Fa aba, maka anggang ia Umar alayya, ke atasku. Umar tak saya maaf dengan sesuatu yang aku selisih dengan Umar, maka aku pergi minta ampun pada Umar, kata Abu Bakar. Tapi Abu Bakar pergi minta maaf, Umar tak mau maaf. Umar abai, Umar anggang daripada keampunan. Fa aqbaltu ilaih, maka menghadapilah aku kepada engkau ya Rasulullah. Faqal, maka katalah ia, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Maka Nabi pun dah jadi gini, Abu Bakar duk serabut buku dia selisih dengan Umar. Apabila ia selisih dengan Umar, satu perkara rasa yalah hidup pagi kita ada selisih, ada masalah silap faham. Kadang-kadang mun faham tu ku hebat ni. Jadi Abu Bakar silap faham sikit tentang Umar, maka orang panggil adalah masalah sikit. Hak Abu Bakar tu silap faham tetah-tegah terhadap Umar. Maka Abu Bakar giroyak pada Umar, cerita pada Umar, minta Umar lah maaf lah dia, ampun dia. Maka Umar tak mau ampun, Umar tak mau maaf. Maka itulah Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi. Itu makna fa aqbaltu ilaih, maka menghadapi aku Abu Bakar ilaika pada engkau ya Rasulullah. Faqal, maka sebedalah Nabi kata yaghfirullahu laka. Ini Nabi doa pada Abu Bakar. Apabila nampak Abu Bakar tu rusing sangat serabut tengah tertengih masalah dia tu dengan Umar, maka nah Umar saat ni tak say maaf kepada Abu Bakar, maka Nabi pun kata ketika Abu Bakar menghadapi hadap cerita oleh Abu Darda ni. Dah. Faqal, dan sebenar Nabi, yaghfirullahu laka, mengampunilah oleh Allah laka bagi engkau Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Tuhan naga Nabi kata ini, yaghfirullahu laka,
mengampuni oleh Allah laka bagi engkau ya Abu Bakr. Nabi kata apa kali? Salasan, 3 kali. Tu Nabi kata yaghfirullahu laka, yaghfirullahu laka, yaghfirullahu laka. Nabi kata gitu. Apabila Abu Bakar giroyak dia kata, ya Rasulullah, amba dah selisih sikit dengan Umar, maka amba selisih silap payah sikit, amba pun pergi minta maaf lah kepada dia, minta ampun kepada Umar. Tapi Umar saat ni tak say maaf ya Rasulullah. Maka Abu Bakar goyak pada Nabi lagu tu, maka Nabi pun minta ampun dengan Allah bagi Abu Bakar. Tana yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, yaghfirullahu laka, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Nabi berdoa bagi Abu Bakar 3 kali lagu tu. Thumma inna Umar qadima fa'ata manzila Abi Bakrin fasa'ala asima Abu Bakrin faqalu la. Umar pun datang tengok. Thumma inna Umar, kama dia gapo dia yang ni nak kong rop kuanช่วยหน่อยได้ไหม gapo ya nak kapพอน้ำมันหมดผมติดต่อที่บ้านผมขอยืมเงิน80 บาทก่อนGana main minta duit 80 kau. Tak duit nak minyak untuk. Tak ada duit. Gana minta baba duit ni 80 kau nak minyak untuk. Hei. Apa dia ni? Kauยืม งิน 80 baht. Cak gawa cak sai naman mot deh. Ni masuk dalam komen enggak dia? Allahu akbar, masya-Allah. Thumma inna Umar, kemudian sesungguh Umar itu qadima, kedatang ia Umar. Umar datang daripada tempat yang apa yang jauh lah. Qadima ni datang pada tempat yang jauh. Orang panggil ata min makanin ba'id. Umar tu datang daripada tempat yang jauh. Fa'ata, maka datang ia Umar manzila Abi Bakrin, akan rumah bagi Abu Bakar. Fasa'ala, maka tanyalah Umar, asima Abu Bakrin, berdosakah oleh Abu Bakar? Faqalu, maka jawab mereka itu as-sahabah lain ataupun al-muslimun. Jawab la, Abu Bakar tak ada salah. Asima Abu Bakrin, salah ke Abu Bakar? Berdosa ke Abu Bakar? Faqalu, maka jawab mereka itu as-sahabah, sahabat lain lah, al-muslimun tu, la, tak ada salah. La ya'thimu, tidak berdosa Abu Bakar. Dia tak ada berdosa. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi faja'ala wajhan Nabi yatama'aruna yataghayyazu ghaiza. Sekat tu kamar dia kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kita bercaranya masalahnya as-sahih itu setengah daripada hukum syarak dan daripada hukum-hukum yang disyarak ataupun dititahkan oleh Allah terhadap hamba-Nya. Wal batilu, dan bermula batil, perkara yang batil. Apa perkara batil? Perkara yang bohong, apa perkara yang palsu, perkara yang tak sahih. Makna perkara yang tidak luluh. Kalau kita buat cara ni tak luluh, supaya kita semaya dengan tak ada asmaya. Orang panggil semaya tu luluh tak? Tak luluh. Kerana apa? Kerana tak ada asmaya. Kerana syarat dia tak ada. Lepas tu syarat wak kira ke tak dengan semaya? Syarat tak wak kira. Tengok. Wal batilu, dan bermula perkara yang batil, perkara yang batil min haitsu wasfihi, daripada sekira mensifati akan dia akan al-batil, bil butlani, dengan kebatilan. Dengan kebatilan, dengan benda tak betul, ataupun kebatilan benda yang bohong, ataupun benda yang apa, yang palsu. Makna disifati perkara yang batil dengan kebatilan, dengan kepalsuan atau dengan tak sungguh, tak luluh. Mana? Wal batilu khabar ma la yata'allaqu bihi, barang yang tidak bersangkut pautlah dengan dia, dengan barang. Barang itu tak ada bertamak langsung, tak ada terikat langsung dengan dia. An-nufudhu, oleh kelulusan. Makna benda ni orang panggil tak ada bersangkut pak langsung dengan dia tu oleh kelulusan ataupun oleh orang panggil lulu ataupun lepas dah. Oleh kelulusan. Orang panggil tak ada bersangkut di mula-mula oleh kelulusan ataupun oleh terpakat oleh sahih
Nah, tak ada lapak luluh. Supaya kita semaya, tak ada semaya. Maka semaya kita luluh dah. Orang panggil tak sampai kepada maksud. Orang panggil apa? Yakni orang panggil apa? Adamul bulughi ilal maksud. Tak tercapai kepada maksud dan tujuan. Sebab apa semaya kita tak tercapai? Yakni kerana tak ada semaya. Ataupun kita pergi semaya dengan tak ada masuk waktu. Supaya semaya zuhur. Usalli fardaz zuhur kare. Luluh tak semaya kita? Jawab kata semaya kita batil. Apa makna batil? Tak luluhnya amalan tu. Makna plesunya amalan tu. Tak pakainya. Makna tak ada gantung dengan dia oleh kelulusan. Wala yu'taddu bihi. Dan tiada dibuat kirakan dengan dia, dengan barang. Tak dibuat kira, salah tanya, ai syar'an, pada syarak tak buat berkira dengan amalan yo tu. Sungguh nampak ya semaya supaya orang ramai. Allahu akbar. Semaya rupa zahir nampak apa betul dah. Nampak supaya kena dah, tapi syarak tak buat kira. Sebab apa syarak tak buat kira? Sebab semaya ya tak masuk waktu. Sebab apa syarak tak buat kira? Sebab semaya ya tak ada mi'as semaya. Apa kata? Apa maknanya wal batilu ma la yata'allaqu bihin nufus? Nah, bi allam yastami'. Tengok. Ai wa zalika gapo dia kaunul batili ma yata'allaqu bihin nufuzu wa la yu'tadu bihi musawwarun. Tengok alimi. Musawwarun dibuat rupakan akan dia. Wazalika dan bermula dimakan itu kaunul batil. Keadaan perkara yang batil. Ma la yata'allaqu bihin nufuz. Barang yang tidak bergantung, tidak bertamak dengan dia oleh kelulusan. Wala yu'tadu bihi dan tidak dibilang dengan dia dengan barang saat itu pada syarak. Musawwarun dibuat mana? Bi allam yastajmi'. Dengan bahasa tidak menghimpunilah ia barang ataupun al-batil. Sebab dia tidak menghimpuni. Atau baca bi allam yastajmi' dengan bahasa tidak menghimpuni al-batil. Sebab batil tidak menghimpuni ma yu'tabaru fihi syar'an, akan barang. Ia tak ada menghimpuni akan barang. Barang mana? Yu'tabaru fihi, yang dibuat iktibarkan, yang dibuat kirakan padanya pada barang syar'an. Makna dia tu tidak menghimpuni akan barang yang dibuat kira oleh syarak. Gana? Ya semaya. Semaya? Nak tengok semaya. Allahu akbar. Tapi semaya ia tak pakai. Semaya ia tak sah. Kenapa? Syarak tak buat kira. Kenapa? Ya semaya tak ada semaya. Makna tak semaya ia ni orang panggil tak luluh. Sebab apa tak luluh? Dengan sebab ia tak ada mi'as semaya. Lepas tu semaya ia nampak rupa zahir, nampak super sah lah. Supaya kita semaya biasa. Tapi syarak tak buat kira. Syarak tak kira. Syarak tak ambil buat kira, tak ambil hitung. Tak ambil buat berarti kenapa? Semaya ia tak ada semaya, maka syarak tak buat kira. Maka sebut kata al-batil, ya, ialah perkara yang tidak menghimpuni perkara dibuat kira oleh syarak. Jadi dengan sebab orang panggil dia saat ni tu nah, tidak buat kira oleh syarak. Maknanya ia himpun juga perkara yang ada padanya. Tapi perkara yang himpun padanya saat ni syarak tak iktibar. Ya semaya dah, ya rokok dah, ya sujud dah. Tapi sujud sorkok dia, iktidar dia, syarak tak ambil iktibar. Syarak tidak buat peduli. Kerana semaya dia itu tak betul, tak cukup syarat. Tak ada syarat ke? Mi'as semaya. Maka semaya dia tika ni nama al-batil. Tidak tercapai kepada maksud. Kerana semaya dia tak ada asmaya. Tengok. Dan kana kata tidak menghimpuni bi alam yastajmi ma yu'tabaru, tidak menghimpuni akan barang yang diiktibarkan pada syarak. Dan kana akan adalah ia al-batil, ataupun kita kata ma yu'tabaru, tidak menghimpuni barang yang diiktibarkan pada syarak. Ia tidak menghimpuni barang syarak wa iktibar. Syarat buat kira semaya kena ada asmaya. Tapi yang semaya dengan tak ada asmaya, syarat tak buat kira. Maka perkara tu orang panggil luluh tak? Tak luluh. Orang panggil campai pada maksud matlamat. Jawab kata tak campai. Sebab dia menghimpun perkara yang tidak diiktibarkan pada syarat. Ataupun barang yang diiktibar pada syarat, ia tidak menghimpuni. Dan kana akan adalah ia barang.
akad yang kita tak ada lah ia barang ataupun nak batil je. Pesing akad mana? Kita tahu ya akad tapi tak sah kan? Dia akad nikah, tapi akad nikah dengan wali ke? Wali fasik. Misalnya nah. Gini. Si Zaid pergi menikah dengan si Fatimah. Nah, tengok, nikah dengan si Fatimah, maka wali dia ni wali fasik. Ini masalah akad. Dia panggil batil akad lagu ni. Tengok weh. Nah, akad lagu ni batil. Si Zaid dengan si Fatimah ni pergi menikah, maka dengan wali dia tu gawa fasik. Wali dia lekat barang. Wali dia lah ni lekat ketung ataupun lekat ubat gila. 24 jam mata duk pening semua. Deh. Maka wali ni dia kata aku menikah akan dikahi Zaid dengan anakku Fatimah ni. Dengan isi kahwin 100,000. Nah, Aziz pun terima, aku terima nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Tapi nikah ni orang panggil pakar tak? Jawab kata nikah ni tak sah. Nikah ni batil. Kenapa? Dalam nikah ni dia himpunkan perkara hak syarak saat ni tu orang panggil tidak wak kira. Tidak menghimpun ni hak apa? Syarak wak kira. Hak syarak wak kira apabila nak menikah ni kena wali tu apa? Wali tu adil. Wali tidak fasik. Tapi dia menghimpun ni di dalam akad nikah dia dengan wali saat ni tu yang tidak ke? Tidak menghimpun ni hak syarak wak kira. Yakni wali tu fasik. Makna nikah ni sahih ke tak sahih? Jawab kata nikah tika ni orang panggil batil. Nah, batil tak akad. Nak misalkan lu. Au ibadatan ataupun ibadat dia. Apa yang molek tu payah sikit masalah tu. Au ibadatan ataupun ibadat. Dah masalah ibadat supaya mas mayat ni, mayat tak ambil asmayat, mayat tak ada menghadap pi kiblat. Syarat tak kira. Ya semai ni kiblat dah kan? Ya semai tengok ni. Ni kiblat lain ni. Kita semaya ada semaya siap dah. Katuk pala lutut dah. Patut orang panggil katuk pusat dah. Tapi semaya hadap hilir. Usalli fardaz zuhri kare. Allahu Akbar. Deh. Semaya hadap dah. Hadap pada hilir. Maka hadap pada hilir ni, dia menghimpun gedak hak syarat wak kira. Jawab kata ia tak ada himpun hak syarat wak kira. Maka semaya ia lulus dah. Jawab kata semaya ia tak lulus. Semaya ia tak sahih. Sebab apa? Sebab dia duk menghimpun oleh semaya ia perkara hak syarat tak wak kira. Mana? Hadap kepada hilir. Hak syarat nak hadap pada jatuh, dia pergi hadap pada hilir. Ni orang panggil tidak menghimpuni hak syarat wak kira. Tengok lagi. Wal aqdu fil istilahi, dan bermula akad pada istilah, yakni pada sebulat sora bagi ulama fuqaha dan pula sebulat sora pada ulama usulul fiqhi. Wal aqdu, dan bermula akad fil istilah pada sebulat sora bagi ulama usul fiqh ataupun ulama fiqh ni, wasfun, ialah satu sifat, bin nufudhi, dengan kelulusan, wal-i'tidadi, dan buat kira oleh syarak. Makna kata perkara tu satu mensifati dengan kelulusan. Apa makna kelulusan? Ai al-bulughu ilal maksud, yakni tercapai kepada cita-cita, kepada maksud kita. Yakni kita buat tu betul ke tak betul? Maka betul dengan gawa, betul dengan kehendak. Mana? Sampai pada cita. Yakni semaya kita orang panggil dapat lulu. Apa dapat dulu? Yakni dapat najah, dapat berjaya. Lagi pula syarat wak kira wal-i'tidad, dan disifati dengan buat kira oleh syarak. Wal ibadatu, dan bermula ibadat. Ibadat ni luluh tak luluh orang panggil tusafu, disifati akan ibadah kita ni bil i'tidadi faqat, dengan bilangan dan buat hitungi oleh syarak. Ada apa masalah tak hitungi oleh syarak? Masalah kelulusan tak lulusan tu tak ada bahas. Tapi syarat wak kira dengan amalan baik ni. Mana? Masalah ia semaya, tapi semaya ia rokok tak ada tamak nina, ataupun semaya ia sujud sekali. Maka syarat wak kira tak? Jawab tu syarat tak wak kira. Sebab semaya di dalam tiap satu rakaat ia kena ada 2 sujud. Tapi dia pergi semaya 1 rakaat 1 sujud. Maka syarat wak kira tak dengan semaya? Jawab kata syarat tak wak kira. Masalah lek campai tak campai tu hak tu tak ada bahasa pada ibadat tu kata setengahnya. Dah tengok. Jadi kita bagi 2. Yang pertama as-sahih, yang kedua al-batil. Tengok. Ni daripada hukum syarak semuanya 7. Apa yang mulai hukum syarak 7. Wajib syarak kita bercara dah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Makna wajib pada syarak yakni barang yang diberi pahala kerana buat. Kerana kita kerja sport semaya ni orang panggil wajib syarak ni. Apabila kita buat dia, kita kerja dia, kita boleh ajrun, kita boleh pahala, kita boleh apa? Balasan, boleh nilai ya di sisi Allah. Wa yu'aqabu ala tarki, dan disiksa seorang kerana meninggal. Kalau seorang tinggal semaya, disiksakan akan dia kerana ni wajib syarak.
Dan wajib akal lain. Wajib akal ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak terima, tak logik, tak masuk akal, kata tak adanya. Supaya tak ada tu akal terima tak? Dak. Tu orang panggil wajib pada akli. Dan wajib pada adat. Wajib pada adat ni ma yukarriru. Barang yang berulang-ulang kali. Barang ni ulang kali weh. Yak berapa tahun, puluh-puluh tahun orang tua kita dah buat baik ni, tak makan nasi lapar, tak makan nasi lapar. Ni orang panggil wajib adatan. Tak serupa tu. Wajib adah lain, wajib akal lain, wajib syarak lain. Ni wajib syarak ni. Ni wajib syarak. Wajib pada undang-undang Allah tujuh. Dah. Wajib pada syarak ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Wajib, mandub, makruh, mubah. Patut apa lagi? Nah, lagi mahzur, lagi pula as-sahih, al-batil. Tujuh semua. Al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-makruh, al-mahzur, lagi pula agak as-sahih, al-batil. Ni orang panggil hukum syarak. Tujuh semua. Hukum syarak ini boleh molek tujuh. Yang pertamanya hukum asy-syar'iyyah, hak kita dah percaya lepas dah. Nah, hal pada 5, hak ni mik yang 2 akhir. As-sahih, faham molek sahih. Apa saya terpakai? Orang panggil apa? Ma yata'allaqu bihin nufuz wa yu'taddu bihi syar'an. Yakni barang tu sahih, barang tak molek barang yang duk bergantung bersangkut paut dengan barang an-nufudhu, oleh kelulusan. Benda ni terluluh weh, terpakai weh. Sehat weh. Lagi pula wa yu'taddu bihi syar'an, dan dibuat kira dihitungkan dengan dia pada syarat mana? Kasalati, seperti semaya kita, bi itmami syurutiha, dengan sempurna syarat-syaratnya, syarat semaya, wa arkaniha, dan rukun semaya. Semaya kita sempurna tak syarat dengan syarat dia. Syarat ya 9 semua. Kita tengok dalam kitab Muniyatul Musalli, kata setengah 10, kata setengah tu 8. Kita tengok dalam tu. Setengahnya maka yakni kita semaya dengan keadaan yakin masuk waktu. Kalau kita pergi semaya waktu tak ada, lah ni nak semaya Zuhur. Maya boleh. Mik semaya siap dah, sepenuh dah syarat semaya. Patut kita semaya pun kena dengan rukun tapi tak sepenuh syarat. Gapo ni tak masuk waktu. Maka semaya kita lulu tak? Jawab kata adamun nufuz. Yani adamul bulughi ilal matlub. Kenapa? Karena semaya kita tak masuk waktu. Tak lulu, tak terpakai, tak sahih, tak pakai, tak sahih, tak sehat semaya. Sebab apa? Kita semaya tak sepenuh satu syarat. Ataupun kita semaya dah, semaya tudung kepala lutut, hadap kiblat, masuk waktu, tapi semaya kita sana ni, orang panggil semaya kita tengah baca Fatihah tak betul. Dah. Rukun kita kerja tak betul, baca Fatihah tak kena. Dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Orang baca siratal ladzina an'amta alaihim, dia pergi baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Tak sepenuh dalam rukun dia. Deh. Makna kata kalau pergi sepenuhkan syarat semaya, pergi sepenuhkan rukun semaya hak 13, syarat semaya hak 9, fa inna hazihi salata, maka ini semaya hak cukup rukun 13 anda takbir serta niat syarih. Serta dengan niat Allahu Akbar. Niat kita Allahu Akbar, dalam niat tu ada 3. Niat apa? Kamaliyah. Hak ni tak berlaku pada kita hamba biasa. Hak ni berlaku pada anbiya dan auliya illah. Hak masalah takbir Allah dialih masuk lalu dah. Siapa di Allahu Akbar. Tak ada hecek niat dah. Hak ni berlaku pada auliya dan anbiya. Adapun setengah kita ni Allah kadang masuk dalam hu saja, kadang-kadang masuk dalam akbar saja. Nah, kerana kita ni orang lemah hati, iman kita kurang. Sebab tu niat kita panggil urfiyah. Niat apa? Kamaliyah urfiyah. Bukan muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah. Kemudiannya fa inna hazi salata sahihatun, maka sesungguhnya ini semaya ni sahihah ni, pakar ni sahih ni, sehat ni, sepenuh ni, li tamami syurutiha wa arkani, karena sepenuhnya syarat dan pula rukun semaya. Semaya seorang itu tercapai pada maksud dan matlamat dah, karena salah ia dengan cukup syarat dan rukun. Sebab cukup syarat rukun, makna tu semaya ni lulu, semaya ni pakar, semaya ni orang panggil dicik mari, oh lulu weh, pakar weh, sahih weh, sehat weh. Kerana apa? Ulama dan syarak sana itu buat kira dengan semaya macam ni. Apabila dibuat kira, kadang-kadang luluh tapi syarak tak buat kira, tak ada. Nampak syarat tu, rukun tu dapat luluh tapi syarak tak buat kira. Kerana ya semaya cukup dengan syarat, cukup dengan rukun, tapi nya ada cicok di kaki, syarak tak buat kira juga. Kerana dia bergantung dengan najis. Deh. Kama dia wal batil, apanya batil, ma yata'allaku. Nah, ma la yata'allaku bihi, barang yang tidak bergantung dengan dia. Sarahan. Bangun diri dah. Barang yang tidak bergantung dengan dia, dengan barang saat itu an-nufuzu.
Nah, oleh kelulusan. Barang yang tidak bergantung dengan dia tu oleh kelulusan, wala yu'taddu bihi, dan tidak dibuat kira dengan dia oleh syarak. Mana? Perkara tak lulus. Mana? Perkara yang tidak bertamat dan bersakut oleh kelulusan. Sebabnya solat itu tiada ambil asmaya, namanya solat itu tiada dan tak lulus. Maya tapi semaya tapi tak ada ambil asmaya. Maka semaya lagu ni orang panggil tak bergantung oleh kelulusan, tak bergantung oleh tercapai pada maksud. Sebab semaya tak ada ambil asmaya, orang panggil tak lulus. Kalau gicik kau periksa, kosap tu orang panggil tak lepas. Sebab jawab tak kena tah butir. Jawab panjang habis ketah keping. Tapi tak boleh wui kanan. Kenapa? Kerana orang panggil jawab tak kena dengan butir. Ni semaya nampak Allah dengan hebat, dengan subah besar baku. Lepas tu nampaknya hebat semayanya. Lagi pula nampak kemas. Tapi semaya tak ada mi'as semaya. Orang panggil nak wui kanan tak boleh. Tak tercapai pada maksud. Lagi pula syarat wak kira tak? Mana kata syarat tak wak kira? Apabila semaya ia tak luluh dan syarat ambil kira tak? Syarat tak ambil kira, tak ambil buat kira, tak ambil buat iktibar dengan kelakuan semaya ia tak kena dengan cara. Nah, sama ada semaya, ada kita kata daripada sahih ataupun daripada akad tu dah. Kerana adalah ia al-batin akdan pesen akad. Mana? Benda batin pesen akad. Mana? Akad. Akad nikah, akad jual beli. Kata ni. Akad nikah nah, seperti tiada sah pada akad seumpama seorang berkahwin dengan wali fasik. Gini nikah dengan wali fasik. Kamu ni nikah dengan wali fasik, maka kahwinan namanya fasidun, lagi pula batil pada akad itu. Kamu dia gini nikah dengan wali dia, wali dia tu fasik. Wali yang main bagai tak tinggal, ataupun wali dia tu mengekali berzina semua-semua. Maka jadi wali bagi seorang anak perempuan dia. Maka masalah nikah kahwin dia ni, orang panggil tak sahih, orang panggil batil pada akad dia. Akad tu batil. Ataupun jual beli, kita tak jual beli. Kita pergi jual daging babi. Kita orang Islam pergi jual daging babi. Maka akad tu sahih ke tak sahih? Akad tu batil ke masalah sahih? Jawab kita tahu kita jual daging babi ke Fajri. Fajri ku jual daging babi ke mus kilo. Berapa? Harganya 300 kok. Fajri tak aku beli daging babi dengan harga banyak bayar. Maka akad jual beli lagu ni orang panggil sahih ke tak sahih? Jawab kata batil. Apa batil? Tak pakar, tak lulu, tak tercapai kepada maksud. Kenapa? Kerana kita jual benda najis, jual benda haram, syarat tu lagi. Kamu dia apabila benda tu najis, benda tu syarat tu lagi, makna jual beli itu tak sahih. Jual beli tu batil. Kenapa? Kita jual benda najis. Kita tengok dalam Iqna nak jual beli bai'u ainin tahirin, yakni kita kena jual ke mata benda tu, hak benda tu kena cuci. Adapun daging babi, orang panggil najis aini, maka jual beli tu sahih tak akad tu? Jawab kata akad tu tak sahih, sebab kita tu jual benda najis. Ataupun masalah kita tak ibadat, seperti seorang semaya dengan keadaan tiada tutup aurat. Ya semaya tapi pala lutut duk luar. Ya semaya tapi masalah pusat duk luar. Maka ibadat ia tu nama sahih tak sahih? Jawab kata tak sahih. Sebab apa? Syarat tak buat kira dengan ya semaya, keadaan dia saat ni tu orang panggil lutut duk luar deh. Gitu lebih kurang. Tengok lagi. Fajri, tengok. Lagi pula wal fiqhu, dan bermula fiqh itu. Fiqh saat itu bil makna syar'i al mutaqaddimu zikru. Sekat tu dulu.